Okey, hari ni kita bincang semula jawapan untuk bahagian B, pemahaman. Okey, arahan, kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam bahagian ini. Jawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, bahagian B ada 30 markah dan kamu kena jawab semua sekali soalan. Bermula soalan 21 sehingga soalan 25. Okey, kita tengok dahulu soalan 21. Okey, A. Pilih perkataan antonim yang paling sesuai bagi perkataan bergaris. Bagi perkataan bergaris. Tulis jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Okey, antonim. Apakah yang dimaksudkan dengan antonim? Perkataan berlawan. Perkataan berlawanan. Okey, berlawanan maknanya tak sama. Kalau sinonim, sama, seerti. Okey, kita tengok contoh yang dia beri. Burung merpati itu hinggap di atas dahan pokok yang rendang. Okey, hinggap. Lawannya, terbang. Okey, nombor 1. Gerai itu menjual kuih muih tradisional yang enak. Tradisional lawannya moden. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Nombor 2. Ikram tidak dapat menyertai acara larian itu kerana kakinya masih sakit. Sakit lawannya sihat. Betul. Betul. Okey. Para peserta pertandingan nyanyian itu berasa gelisah ketika menunggu keputusan diumumkan. Gelisah lawannya tenang. Betul. Betul. Soalan B. Tulis betul atau salah pada ruang yang disediakan bagi penggunaan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey, 1. Seng Huat berterima kasih kepada Amran kerana membantunya ketika susah. Membantunya, betul ataupun salah? Betul. Betul. Okey, nombor 2. Encik Wahid menegur sikap anaknya yang gemar mempertontonkan televisyen hingga larut malam. Kenapa salah? Sepatutnya perkataan apa? Menonton. Okey, sepatutnya menonton. Okey, nombor 3. Semua murid diminta menghadiri perhimpunan pagi di Dewan Sekolah sebelum sesi pembelajaran bermula. Betul ataupun salah? Saya rasa betul. Okey. Jawapannya betul. Tidak ada masalah dengan perkataan perhimpunan. Perhimpunan pagi. Betul. Soalan 22. A. Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey, ingat simpulan bahasa hanya ada 2 perkataan sahaja. Contoh, hati terbuka. Hati satu perkataan, terbuka satu perkataan. Jadi ada 2 perkataan. Hati terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan hati terbuka? Baik, Ut. Baik. Okey, hati terbuka maksudnya ikhlas. Apakah yang dimaksudkan dengan naik angin? Marah. Marah, okey betul. Murah hati. Dermawan. Dermawan, okey betul. Kalau seseorang itu kedekut, apakah simpulan bahasa untuk menunjukkan seseorang itu kedekut? Tangkai jering. Tangkai jering. Tangkai jering maknanya orang yang kedekut. Tangkai jering. Okey, ambil angin. Jalan-jalan. Okey, berjalan, jalan. Saya ringkaskanlah jalan, jalan. Okey, nombor 1. Encik Nordin naik angin apabila mengetahui bahawa penjual motosikal itu cuba memperdayanya. Betul ataupun salah? Betul. Betul, okey. Okey, nombor 2. Datuk Izham hati terbuka untuk mendermakan hartanya kepada rumah anak-anak yatim itu.
Betul ataupun salah? Betul. Betul. Oh. Sepatutnya murah hati, maknanya dermawan, suka memberi, tidak kedekut untuk mendermakan. Murah hati boleh diterima ataupun satu lagi hati terbuka. Dua-dua jawapan boleh digunakan. Hati terbuka boleh, murah hati boleh. B. Pilih dan tandakan right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Yang pertama, kunjungan Zalif ke rumah Rajan disambut oleh keluarganya dengan mesranya. Keluarga Rajan menyambut kedatangan Zalif ke rumah mereka dengan mesranya. Keluarga Rajan yang mesra menyambut kunjungan Zalif ke rumah mereka. Mana satu yang betul? Atas ataupun bawah? Nombor 1. Nombor 1 yang betul. Bukan kotak yang bawah ni. Yang ni sepatutnya. Nombor 2. Sofia tetap mahu menyertai lawatan ke Kuala Lumpur walaupun dia tidak sihat. Okay, yang pertama, Sofia tidak sihat kerana dia tetap mahu menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. 2. Sofia tidak sihat tetapi dia tetap mahu menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Kotak atas ataupun kotak bawah? Bawah. Okey, yang bawah betul. Atas ni salah. Soalan 23. Okay, Roshan baca. Pada minggu lalu, Razif dan Faris telah menyertai lawatan sambil belajar ke pameran sains dan teknologi yang diadakan di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur. Mereka bertolak dari sekolah pada pukul 8 pagi. Kira-kira 1 jam kemudian, mereka tiba di Pusat Sains Negara. Sebaik-baik sahaja tiba di sana, para peserta mendengar taklimat ringkas daripada guru pengiring. Selepas itu, mereka dibawa melawat ke bilik pameran zaman dinosaur. Rafiz dan Faris berasa sungguh teruja kerana dapat melihat rangka-rangka dinosaur yang ditemukan oleh ahli arkeologi. Mereka juga tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama-sama replika dinosaur. Okey, terima kasih. Okey, teruja ni maksudnya tidak sabar-sabar ataupun gembira, macam ingin tahu, teruja. Replika ni hanya binaan sajalah, bukan yang betul-betul. Replika. Itu je. Yang tipu sahaja. Irfan, sambung. Seterusnya, mereka melawat ke bilik pameran angkasa lepas. Mereka melihat replika planet yang ada dalam sistem suria. Razif amat tertarik oleh pameran tersebut kerana dia mendapat maklumat baharu tentang sistem suria. Faris pula sempat merakam gambar sut angkasawan yang dipamerkan. Kemudian, mereka ke bilik pameran robotik pula. Para peserta berasa kagum kerana terdapat pelbagai robot yang dipamerkan. Robot-robot tersebut mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti dapat bercakap, mengambil barang, menendang bola dan sebagainya. Lebih menarik lagi,
Robot tersebut dapat bergerak sendiri tanpa perlu dikawal dengan menggunakan alat kawalan. Namakan pameran-pameran yang dilawati oleh Razif dan Faris di Pusat Sains Negara. Okey, untuk soalan A ni, jawapan mesti dah ada dalam petikan, hanya kita ambil saja 2 markah, pastikan betul lah tanda baca maklumatnya lengkap. Tengok P, huruf kecil. Tak boleh lah. Pameran, mula ayat mesti huruf besar lah. Pameran yang dilawati oleh Razif dan Faris ialah pameran sains dan teknologi. Yang ni umum. Pameran dinosaur. Ni salah eja. Sepatutnya vokal A bukan vokal O. Pameran dinosaur, pameran angkasa lepas. Okey, pameran angkasa lepas, ya ada. Ni pameran zaman dinosaur. Kemudian mereka pergi ke bilik pameran angkasa lepas dan juga ke bilik pameran robotik. 3 tempat ni mesti ada lah. Okey, B. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Razif dan Faris tiba di Pusat Sains Negara pada pukul 9 pagi. Betul ataupun salah? Betul. Betul. Macam mana kamu dapat? Yang kira-kira 1 jam kemudian. Okey, kira-kira 1 jam kemudian. Maknanya pukul 8 pagi tambah 1 jam dapat pukul 9 pagi. Jadi betul lah. Mereka berpeluang memakai suit angkasawan yang dipamerkan. Betul ataupun salah? Salah. Mereka hanya boleh buat apa? Merakam gambar. Mereka hanya sempat merakam gambar suit angkasawan. Jadi salah lah. Okey, C. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan-kebaikan yang diperoleh murid-murid apabila menyertai pameran sains dan teknologi? Okey, jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. Ini soalan yang ada 3 markah, jadi kena bagi 2 isi. Okey, contoh, 1 lagi mesti betul tanda baca. P, mula ayat huruf besar. Pada pendapat saya, koma. Kebaikan menyertai pameran tersebut ialah murid-murid dapat tahu tentang sains dan perkembangan dunia luar. Titik. Selain jawapan ni, apa lagi yang kita dapat apabila menyertai pameran sains dan teknologi? Pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat menambah minat murid tentang subjek sains dan juga teknologi. Lagi dapat memanfaatkan masa pun boleh, mengeratkan silaturahim, ataupun murid-murid dapat mengetahui sesuatu peristiwa ataupun fenomena yang berlaku di alam ini terjadi. Teliti iklan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Bengkel apa ni? Bengkel penulisan karangan. Bengkel penulisan karangan. Tarikh yang diadakan? 4 Julai 4 Julai 2020, hari Sabtu. Okey, masa 10 pagi. Bilangan peserta 40 orang murid tahap 2. Tahap 2 ni darjah berapa? 456. 456. Bilakah sesi pendaftaran bengkel tersebut? 22 Jun 2020. 22 Jun 2020. Beza, ini tarikh berlangsung. Yang ni tarikh sesi pendaftaran. 22 Jun 2020, hari Isnin, 9 pagi, tempatnya sama juga di bilik seminar raya. 20 pendaftaran terawal akan menerima buku catatan dan juga alat tulis secara percuma. Hanya untuk 20 pendaftaran yang terawal. Hamper disediakan kepada pemenang cabutan bertuah. Setiap peserta bengkel akan menerima CJ penyertaan. Okey, kita tengok soalan. Okey, bilakah bengkel penulisan karangan itu
akan diadakan. Bengkel penulisan karangan itu akan diadakan pada 22 Jun 2020. Betul ke salah? Salah. Salah. Sepatutnya 4 Julai 2020. sepatutnya 4 Julai 2020. Okey, bengkel penulisan karangan itu akan diadakan pada 4 Julai 2020. Bukannya 22 Jun 2020. Ini tarikh ataupun sesi pendaftaran. Hisham merupakan peserta yang ke-10 mendaftar dan terpilih sebagai pemenang cabutan bertuah. Apakah ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh Hisham? Dapat Alat tulis secara percuma. Satu je. Lagi? buku Catatan. catatan. Buku catatan. Buku catatan dan alat tulis secara percuma. Lagi? Dia penyertaan. Dapat sijil penyertaan. Hamper. Hamper. Ini semua benda tu dia dapat. Soalan 24B. Teliti catatan aktiviti di bawah ini. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okay, aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Aktiviti menganjurkan program Minggu Bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid. Ceramah bahasa pertandingan bercerita. Tarikh 13 Julai 2020 hingga 17 Julai 2020. Tempatnya di Dewan Sekolah dan juga bilik seminar. Apakah matlamat program anjuran Persatuan Bahasa Melayu tersebut? Okay, matlamat program anjuran Persatuan Bahasa Melayu. Ni kena huruf besar ni. P besar, B besar, M besar. Persatuan Bahasa Melayu tersebut. Ni kena betul sedikit lah ayat ni. Matlamat program anjuran Persatuan Bahasa Melayu tersebut adalah untuk, tambah sedikit, meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid. Okay, matlamat ni samalah dengan tujuan. Selain ceramah bahasa dan juga pertandingan bercerita, nyatakan dua aktiviti lain yang sesuai diadakan sepanjang minggu tersebut. Okay, baca pantun, pidato dan sajak di atas pentas, pertandingan melukis poster. Okey, yang ni semua aktiviti ni betul. Cuma yang ni je saya nak betulkan sedikit. Membaca pantun, berpidato, mendeklamasikan sajak, pertandingan melukis poster. Okey, ni semua aktiviti ni sesuai lah. 3. Pada pendapat kamu, apakah faedah-faedah menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan dan catatan? Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. 3 markah. 3 markah nak berapa isi? 2. Pada pendapat saya, koma dulu. Faedah menyertai aktiviti tersebut adalah untuk memupuk kanak-kanak dalam bidang bahasa Melayu. Ini dapat 1 saja. Saya bagi 1 je. Ilmu pengetahuan. Memperoleh ilmu pengetahuan. Meningkatkan keyakinan diri ataupun memupuk minat murid-murid dalam bidang bahasa Melayu. Itu manfaat ataupun kebaikan ataupun faedah menyertai aktiviti yang dinyatakan dalam iklan dan juga catatan, iaitu aktiviti bercerita dan juga mendengar ceramah yang diadakan pada Minggu Bahasa Melayu. Nombor 25. Teliti gambar di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A. Berdasarkan gambar, nyatakan 2 aktiviti yang sedang berlaku di hadapan sebuah pasaraya. Contoh, menangkap peragut. Okey, yang ni menangkap peragut. Menangkap gambar peragut. Ni salah eja. Aktiviti apa ni? Mencatat. Mencatat. Mencatat apa? Kejadian. Keterangan kejadian. Okey. Kejadian. Terangan. Ini menangkap
Menangkap gambar. Gambar. Menangkap peragut. Yang ni apa? Memulangkan beg tangan. Memulangkan beg tangan. Okey, nyatakan satu peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Sepandai tupai melompat akhirnya jatuh Jatuh ke mana? ke bawah. Ke bawah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawal juga. Gawal tu jatuh lah. Simpulan bahasa orang mencuri. Apa? Panjang tangan. Panjang tangan. Okey, betul. Peribahasa yang sesuai juga. Ayam terlepas, tangan berbau Busuk. tahi. Okey, ayam terlepas, tangan berbau tahi.